Puteri Shahryabariah menyambung zuriat Raja Iskandar Zulkarnain, merupakan anak kepada Raja Kedah Hindi di negeri Hindi. Setelah Raja Kedah Hindi diislamkan, beliau ingin mengahwinkan anaknya dengan Raja Iskandar Zulkarnain. Perdana Menteri telah ditugaskan untuk berjumpa Nabi Khidir supaya menjadi orang tengah kepada Raja Kedah Hindi bagi menyampaikan hasrat beliau. Selepas itu, perkahwinan Raja Iskandar Zulkarnain dengan Puteri Shahryabariah telah disempurnakan oleh Nabi Khidir. Hasil daripada perkahwinan tersebut, Puteri Shahryabariah pun hamil. Mereka telah mendapat seorang anak lelaki yang dinamakan sebagai Raja Arif Tun Shah. Sumbangan Wan Malini dan Wan Empuk, dua adik-beradik yang tinggal di Bukit Siguntang yang terletak di Palembang. Balu yang mengerjakan padi huma dan juga mereka ialah wanita-wanita yang memelihara serta menjaga ketiga-tiga putera keturunan Raja Suran iaitu Nila Pahlawan, Krishna Pandita dan Nila Utama. Kisah bermula pada suatu malam, mereka yang berada di rumah lalu melihat sesuatu yang telah berlaku di Bukit Siguntang. Tetapi mereka hanyalah kembali tidur. Namun setelah siang hari, mereka telah pergi melihat cahaya yang sangat terang di Bukit Siguntang. Mereka melihat terdapat 3 orang lelaki muda duduk di atas lembu putih dengan memakai sepersalinan pakaian anak-anak raja. Setelah mendengar setiap perbicaraan daripada putera itu, mereka telah mengambil keputusan untuk menjaga putera itu disebabkan padi yang mereka kerjakan habis berbuahkan emas, berdaunkan perak dan berbatangkan gangsa. Sumbangan wanita yang seterusnya, Raden Ratna Cenderapuri. Sumbangan berlaku perjanjian dengan raja dan rakyat. Raden Ratna Cenderapuri merupakan anak kepada Demang Lebar Dawin. Beliau memiliki rupa paras yang jelita pada zaman itu. Beliau dikahwinkan dengan Seri Tribuana selepas berlakunya satu perjanjian. Seri Tribuana telah berkahwin dengan ramai gadis, akan tetapi keesokan hari, gadis yang dikahwininya terkena penyakit kedal, iaitu penyakit kulit. Demang Lebar Dawin memohon untuk membuat satu perjanjian dengan beliau. Perjanjian yang dilakukan ialah jika Raden Ratna Cenderapuri dijangkiti penyakit kulit, Seri Tribuana janganlah menyisihkannya. Demang Lebar Dawin merupakan rakyat biasa yang melakukan perjanjian. Ini menyebabkan berlakunya perjanjian antara raja dan rakyat. Wan Sri Beni sebagai Ketua Negara merupakan anak kepada Raja Ishar Shah dan isterinya Iskandar Shah di Kerajaan Bintan. Wan Sri Beni telah menggantikan kerajaan ayahanda bonda baginda setelah mereka mangkat. Merupakan raja dan pengasas Kerajaan Bintan. Seterusnya, Wan Sri Beni juga mempunyai hubungan persahabatan dengan Seri Tribuana. Wan Sri Beni merupakan orang yang pertama melaksanakan nobat, menunjukkan betapa pentingnya peranan beliau dalam pembentukan upacara dan adat istiadat istana Kerajaan Melayu Lama. Sumbangan Tun Fatimah sebagai Raja Perempuan Melaka. Setelah Tun Fatimah diperisterikan oleh Sultan Mahmud Shah, beliau telah dilantik menjadi Raja Perempuan Melaka. Sultan Mahmud Shah sangat menyayangi dan mencintai Tun Fatimah serta memberikan segala kemewahan kepada isteri yang sangat dicintainya itu. Tetapi bagi Tun Fatimah, tragedi menyayat hati yang menimpa keluarganya akibat tindakan Sultan Melaka yang menjatuhkan hukuman bunuh terhadap seluruh ahli keluarganya bukan mudah untuk dilupakan atau dikikis dalam fikiran beliau. Sebab itulah sewaktu menduduki tahta sebagai Raja Perempuan Besar, Tun Fatimah sentiasa berduka dan sedih. Sumbangan atau peranan Tun Kudu. Sumbangan atau peranan Tun Kudu ialah mendamaikan persengketaan antara Tun Ali dan Tun Perak. Tun Kudu ialah puteri kepada Tun Perpatih Sedang atau dikenali sebagai Bendahara Seriwak Raja. Tun Kudu juga merupakan kakak kepada Tun Perak. Tun Kudu diperisterikan oleh Sultan Muzaffar Shah yang baru sahaja menaiki tahta selepas rampasan kuasa ke atas Sultan Abu Syahid dan Raja Rekai.
Perkahwinan di antara Tun Kudu dan Sultan Muzaffar Shah tidak kekal lama kerana dia diceraikan untuk dikahwinkan dengan Seri Naradiraja Tun Ali, iaitu merupakan bapa saudara kepada Sultan Muzaffar Shah. Tun Kudu secara tidak langsung telah mendamaikan persengketaan antara Tun Ali dengan Tun Perak. Sumbangan Tun Teja adalah menunjukkan kepuasan nafsu seorang raja. Perkara ini jelas menunjukkan Baginda Sultan tidak dapat berfikir secara waras kerana kerasionalan Baginda dikaburi oleh nafsu untuk memiliki gadis ini, padahal Raja Pahang berasal daripada rumpun keturunan Raja Melaka. Lebih penting lagi, Sultan Mahmud sendiri telah menabalkan Sultan Abdul Jamal yang merupakan tunang Tun Teja. Akhirnya, Hang Nadim sanggup melaksanakan tugas melarikan Tun Teja dari Pahang dengan mempergunakan wanita pelulut. Tun Teja telah dapat dipujuk oleh wanita pelulut itu untuk mengikut Hang Nadim ke Melaka. Pujuknya bertolak dari hakikat kejelitaan Tun Teja yang tiada tolak bandingnya pada masa itu. Menurut wanita pelulut kepada Tun Teja, kejelitaan yang dimiliki oleh Tun Teja hanya setaraf dengan Raja Melaka yang merupakan raja yang lebih besar martabatnya berbanding dengan Raja Pahang. Puteri Raden Galuh Cenderakirana, anak kepada Betara Majapahit, iaitu Sang Aji Jayanigrat atau lebih dikenali sebagai Raden Pelan Langgu, anak Raja Tanjung Pura bersama Puteri Awi Kesuma. Puteri Raden Ratna Cenderakirana mempunyai rupa paras yang sangat cantik dan wanita-wanita lain tidak dapat menandinginya di Majapahit pada masa itu. Kemasyhuran kecantikan beliau menyebabkan beberapa anak raja negeri lain hendak datang meminang tetapi tidak diterima oleh Betara Majapahit. Perkahwinan di antara Raden Galuh Cenderakirana dengan Sultan Melaka iaitu Sultan Mansur Shah telah mengeratkan lagi hubungan di antara Melaka dengan Majapahit. Ini kerana Sultan Mansur Shah menjadi menantu kepada Betara Majapahit.